Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam matematik KSSM tingkatan 5, matematik pengguna. Kali ini cikgu akan terangkan bab-bab percukaian dan lebih memfokuskan kepada cukai jalan. Jom kita tengok apakah dia cukai jalan anak-anak. Anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan cukai jalan? Okey, cukai jalan adalah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuklah motor, sikal ataupun kereta. Okey, anak bertuah, cukai ini perlu dibayar sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Okey, dikutip oleh Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JPJ. Resit cukai wajib dilekatkan pada kenderaan. Okey, perasan kan kadang-kadang kita tengok kereta ayah kita ada ditampal resit cukai. Okey, kemudian kenderaan yang cukai jalannya telah tamat melebihi setahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa dan perlu membuat pembayaran bagi pengaktifan semulalah cukai jalan. Okey, anak bertuah, sekiranya tidak membayar cukai jalan, anda akan didakwa. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang cukai jalan. Okey, jom kita tengok slide yang seterusnya anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk pengetahuan kalian, semakin tinggi kapasiti enjin kenderaan, semakin tinggi nilai cukai yang dikenakan. Cikgu ulang anak-anak, semakin tinggi kapasiti enjin kenderaan, semakin tinggi nilai cukai yang dikenakan. Okey, jadual ni anak-anak nampak kan, ini adalah kadar cukai jalan. Okey, berdasarkan kapasiti enjin. Okey, jelas ya? Semakin tinggi kapasiti enjin kenderaan, semakin tinggi nilai cukai yang dikenakan. Baiklah anak-anak, kita tengok contoh yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai bagi motosikal di Sabah dan Sarawak. Okey, so kat sini ada jadual. Jadual ni menunjukkan kadar cukai jalan. Okey, di mana? Di Sabah dan Sarawak. Okey, ini Encik Acong. Okey, Encik Acong ni dia ada sebuah motosikal persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Anak bertuah, kita diminta untuk hitung cukai jalan untuk motosikal ni. Okey, perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita kena lihat kapasiti enjin dan lihat kadar cukai jalannya. Okey, kita tengok 260 terletak antara kapasiti enjin 251cc hingga 500cc. Okey, so kita tengok kat sini, kadar asas dia adalah RM30. Kadar progresif tidak ada. Maka anak bertuah, cukai jalan motosikal Encik Chong adalah sebanyak RM30 sahaja. Okey, jelas anak bertuah, senang aja. Apa yang kita buat, kita akan tengok pada kadar cukai jalan yang bergantung kepada kapasiti enjin. Baiklah anak bertuah, kita tengok contoh yang kedua. Okey, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung, Malaysia. So anak bertuah tengok, ini adalah jadual kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung, Malaysia. Okey, sekarang ini adalah Alan. Okey, ini siapa? Ini Alan. Alan ada 2 buah kereta. Okey, 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing. Satu, 859cc dan 1997cc. So, kita diminta untuk hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Okey, jelas anak bertuah dengan soalan? Ingat, matematik akan jadi senang sekiranya kita memahami soalan. Baca soalan, pastikan anda faham. Okey, setelah faham soalan, jom kita tengok macam manakah kaedah penyelesaiannya. Okey anak bertuah, untuk menyelesaikan soalan ni, pertama sekali kita akan tengok kapasiti enjin kereta yang pertama lah. So kita tengok kapasiti enjin yang pertama adalah 859cc. So kita akan tengok jadual yang pertama. Okey, kadar cukai dia kita tengok. Okey, 859cc terletak pada 1000cc dan ke bawah. Maka nampak tak kadar asas cukai jalan dia adalah berapa nak bertuah? Untuk kereta yang pertama, RM20.
Okey, kita tengok pula kereta yang kedua. Okey, kita akan tengok kapasiti enjin dan bandingkan pada jadual untuk cari kadar cukai. Okey, kita tengok kereta yang kedua, kapasiti enjin dia adalah 1997 cc. Okey, kita dapati bahawa 1997 cc terletak pada kapasiti enjin 1801 cc hingga 2000 cc. Okey, so anak betul kita nampak tak kadar asas dia adalah berapa? 280. Dan setiap cc yang selebihnya perlu didarab dengan 50 sen. Maksudnya yang lebih daripada 1800 kena darab dengan 50 sen. Jadi apa yang perlu cikgu buat adalah, yang kita buat adalah yang pertama kita tulis dia punya nilai apa? Kadar asas dia. Okey. Lepas kita tulis kadar asasnya, anak bertuah kita nak tengok selebihnya. Okey, selebihnya kapasiti enjin dia berapa? Maka 1997 kita tolak dengan 1800. Okey, dan nilainya kita perlu darab dengan 50 sen. Okey, sekarang cikgu tuliskan kat sini RM RM280 tambah, okey ni yang telah kita tolak, kita dapat RM197. Okey, kita kena darab dengan 50 sen. So kita dapat berapa? RM280 tambah dengan RM98.50. Maka untuk kereta yang kedua, okey, cukai jalan yang perlu dibayar adalah RM378.50. Okey, boleh anak-anak ya. So kereta pertama tadi dia bayar berapa? RM20. Okey, kereta kedua bayar berapa? Okey, RM378.50. Okey, kalau dua-dua sekali kena bayar berapa? Maka kita tambahkanlah. Maka kita dapat RM398.50. Okey, jelas ya anak-anak? Cikgu harap kamu faham dengan baik bab cukai ni ya. Okey, jom anak-anak kita tengok soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Okey, baca soalan untuk kita lebih faham. Okey, Firdaus mempunyai sebuah motosikal dan sebuah kereta dengan kapasiti enjin seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, berdasarkan jadual di bawah, hitung cukai jalan untuk kedua-dua jenis kenderaan tersebut. Okey, anak betul nampak tak dia ada motor ni 220 cc. Okey, kereta ni pula adalah 1860 cc. So kita kena buat apa nak betul? Kita diminta untuk mengira cukai jalan bagi kedua-dua kenderaan tersebut. Okey, seperti biasa nak betul, kita akan melihat kepada kadar cukai jalan. Kita akan tengok berapakah kapasiti enjin kenderaan tersebut. Okey, kita tengok motosikal. Okey, 220 cc berada dalam 2001 cc hingga 250 cc. 201 cc hingga 250 cc. 200 kan, 220. So terletak dalam sinilah. Okey, anak betul nampak tak berapa cukai yang perlu dibayar? Kadar cukai yang perlu dibayar, kadar cukai jalan. Oh, nampak tak? RM50. Kadar progresif tak ada. Okey, seterusnya kita tengok kenderaan yang kedua iaitu kereta 1862 cc, 60 cc. 1860 cc. Okey, kita tengok kapasiti enjin dia berada di mana? Okey, ini. Okey, dia terletak pada 1801 cc hingga 2000 cc dan kita nampak kadar asas dia adalah RM280. Okey, seterusnya selebihnya, okey, 50 sen setiap cc yang melebihi daripada 1800 cc. Okey, faham tak kat sini anak betul? Maka kita buat apa? Okey, 280. Okey, ini adalah kadar asas. Okey, kemudian tadi kita tengok berapa dia punya cc tadi kereta tu? 1860. Okey, kita tolak dengan berapa? 1800. Okey, so nilai ni kita akan darab dengan 50 sen. Okey, so kita dapat berapa nak betul? RM280 tambah dengan 60. Okey, 60 ni adalah hasil daripada 1860 tolak 1800. Okey, lepas tu kita darab dengan 50 sen. So kita dapat kat situ anak betul, harga dia adalah 280 tambah dengan RM30. Maka cukai yang perlu dibayar, okey, adalah RM310 bagi kereta dan cukai RM50 untuk motosikal. Okey, so kita tengok kat situ lah. So semua sekali jumlah dia RM50 kena tambah dengan RM310. So kita dapat kat situ RM360 yang perlu dibayar oleh Firdaus untuk kedua-dua kenderaannya.
Baiklah anak betul, kita akan tengok soalan yang keempat, soalan yang seterusnya. Okey, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan juga Sarawak. Okey, kat sini dia kata ikuan. So, ikuan ni ada motor. Motor dia adalah, kapasiti enjin dia adalah 210cc. Okey, kemudian isteri ikuan. Ini isteri ikuan. Isteri ikuan pula ada motosikal juga dan dia punya kapasiti enjin dia adalah 170cc. Okey, kemudian soalan dia kata hitung cukai jalan bagi kedua-dua motosikal. Anak bertuah senang sangat-sangat. Apa yang kita perlu buat adalah kita rujuk pada jadual kadar cukai jalan. Okey, kita akan tengok kapasiti enjin bagi kedua-dua motosikal tersebut dan kita akan tengok kadar cukai jalannya. Okey, kita tengok yang pertama, motor isterinya 170cc berada dalam kelas 151cc hingga 200cc. So kadar asas yang perlu dibayar adalah RM9. Kadar progresif tidak ada. So RM9 ni lah. Okey, kita tengok pula yang motor ikuan ni. Okey, dia punya kapasiti enjin berada dalam, yang ni lah 201cc hingga 250cc. So ikuan dia punya motor kapasiti enjin dia 210. Maka kita akan tengok kelas yang ni lah. Okey, so kita tengok kadar asas yang perlu ikuan bayar adalah RM12. Maka kalau kita tengok cukai jalan bagi kedua-dua motosikal adalah RM9. Kita tambah dengan RM12 lah. Maka jumlah cukai jalan yang perlu dibayar oleh ikuan ialah RM21. Okey. Cukai jalan motor isteri dengan motor ikuan. So jumlah dia adalah RM21. Okey anak bertuah, senang je kan? Just kita tengok pada jadual kadar cukai jalan. Okey anak bertuah, kita tengok pada soalan yang terakhir. Okey, dekat sini diberi kadar cukai jalan. Okey, kenderaan persendirian di Semenanjung Malaysia. Kemudian dia bagi tahu Encik Shazman memiliki 2 buah kereta di Johor dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 1500cc dengan 1751cc. Okey, hitung cukai jalan bagi kedua-dua keretanya. Okey anak bertuah, seperti biasa kita akan tengok kadar cukai melalui jadual yang disediakan. So kita tengoklah kapasiti enjin yang pertama adalah 1500cc. So kita tengok 1500cc ni terletak dekat mana? Oh, dia terletak pada 1401 ke 1600. Okey, so kita dapat kat situ kadar asas dia adalah RM90. Okey, so kadar progresif tak ada. So kita tahu kereta yang pertama anak bertuah untuk kereta yang kapasiti enjin 1500cc. Okey, cukai yang perlu dibayar adalah cukai jalan yang perlu dibayar adalah RM90. Okey, kita tengok pula kereta yang kedua. Okey, kereta kedua mempunyai kapasiti enjin 1751cc. Kita akan refer pada jadual melihat 1751cc itu berada di mana. Okey, kita dapati dia berada pada 1601 ke 1800. Okey, kita tengok kadar asas dia adalah RM200. Okey, selebihnya, jika lebih daripada 1600, kita kena darab dengan 40 sen. Maksudnya yang selebih daripada 1600 tu kena darabkan dengan 40 sen. So kita tengoklah. Okey, yang pertama yang ni adalah RM200 adalah untuk kadar asas. Okey, yang ni untuk kira kapasiti enjin yang selebihnya. Bakilah. So 1751 tolak 1600. Kita kena darab dengan kadar cukai dia adalah 40 sen. So kita dapat berapa? RM200 tambah dengan RM60 40 sen. Maka untuk kereta yang kedua, cukai jalan yang perlu dibayar oleh Encik Shazman ialah RM260 40 sen. Okey, jelas anak-anak? Okey, so kita tengok kereta pertama tadi berapa? RM90. Kereta kedua tadi berapa? RM260 40 sen. Maka jumlah cukai jalan yang perlu dibayar oleh Encik Shazman bagi kedua-dua kereta, kita tambahlah. So 90 tambah dengan RM260 40 sen. Maka dia kena bayar berapa cukai jalan dia? RM350 40 sen. Okey anak-anak, cikgu harap anak-anak jelas tentang pengiraan cukai jalan
Okey, sebab cikgu rasa perkiraan ni sangat simple dan sangat senang. Cikgu harap anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Okey, anak-anak. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.